Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sihat-sihat sejahtera. Baik, bertemu kembali bersama dengan saya Ustaz Muhammad Farid bin Abdul Talib dalam mata pelajaran Jawi tahun 4 bagi tajuk yang seterusnya iaitu tajuk imbuhan awalan ber, per dan juga ter sukatan jaiz. Jadi kita teruskan kita punya PDPR ataupun kita punya pembelajaran. Okey. Baik. Tajuk ini adalah tajuk berkenaan dengan imbuhan awalan, iaitu imbuhan awalannya adalah yang kita nak tengok hari ini adalah imbuhan awalan ber, per dan juga ter. Okey, ber, per dan juga ter. Baik. Sebelum kita teruskan, jadi kita kena tengok dululah apa yang kita nak faham dalam tajuk ini. Baik, tajuk ini nak ceritakan bahawa setiap imbuhan awalan ber, per ataupun ter pada kata dasar yang bermula dengan huruf alif hendaklah dikekalkan huruf alif pada awal kata dasar tersebut. Baik, begini. Dalam Jawi, apa benda yang kita kena lihat adalah ejaan huruf alif. Okey. Huruf alif ni banyaknya sama ada kita nak tengok sama ada huruf alif ni perlu digugurkan ke tidak, perlu dikekalkan ke tidak. Jadi banyak sebenarnya perbincangan berkenaan dengan huruf alif. So huruf alif ni sangat famous. Sama ada nak letak alif atau tak, nak letak alif atau tak. Jadi antara yang kita nak belajar hari ni adalah imbuhan awalan ber, per, ter. Baik, macam ni. Dalam perkataan Jawi, kalau kita jumpa ada perkataan berimbuhan awalannya ber, per atau ter dan kata dasarnya tadi adalah bermula dengan huruf alif apabila dijawikan, maka alif itu tadi kekalkan alifnya. Jangan digugurkan walaupun masuk dengan imbuhan berperter ni semua. Itu konsep awal dia. Okey. Jadi senang cerita, kalau ada imbuhan awalan ber, per dengan ter, maka ejaannya apabila masuk pula dengan kata dasar yang bermula dengan huruf alif, maka kekalkan sahaja huruf alifnya. Habis kalau masuk dengan kata dasar yang tidak bermula dengan huruf alif, teruskan je lah dengan ejaan dia. Tak perlu nak buang apa-apa sebab kata dasar dia bermula dengan huruf selain alif, ejaan macam biasalah. Tu maksudnya. Okey, jadi apa kata kita tengok macam mana cara dan contohnya. Baik. Okay, kita pergi satu-satu. Kita pergi kepada imbuhan awalan ber. Okay, baik kat sini kita ada imbuhannya ber. Ber kalau kita eja dalam bahasa Melayu B-E-R. B-E-R. Kenapa bila kita jawikan ber tinggal ba dengan ra? Sebab kita sebut ber tu adalah E pepet. Ber. Dan ejaan ber adalah ba, ra. Okay, kata dasar yang ada kat sini ada tiga contoh, iaitu adab, iman dan juga ulang. Baik, kalau kita eja adab, A-D-A-B. Okay, kata dasar yang bermula dengan huruf alif apabila kita jawikan. Maka apabila masuk dengan imbuhan ber di depan, imbuhan awalan ber, maka alif itu tadi kita kena kekalkan alifnya. Jangan dibuang. Nanti kalau kita buang dia tak jadi beradab, dia jadi berdab. Salah lah. Sedangkan kita nak beradab. Okey, dapat. Baik, yang kedua, contoh yang kedua adalah iman. Baik, kalau kita tengok dalam ejaan Rumi, iman ejaannya I-M-A-N. I kat depan. I di depan, vokal A di depan adalah, vokal I di depan apabila kita jawikan, maka ejaannya adalah bermula dengan huruf alif ya. Jadi alif tu bermula kan. Jadi apabila ada huruf alif di depan pada kata dasar dan kita nak masukkan imbuhan awalan ber tadi, maka alif iman tu dekat iman tu kena dikekalkan. Jadi ejaan beriman seperti dalam skrin ni, beriman, bara, alif ya, mim alif, nun. Okey, yang seterusnya ulang. Kalau kita tengok ejaan Rumi, ulang U-L-A-N-G bermula dengan U. Ingat, kalau ejaan itu bersuku kata bermula dengan huruf vokal, maka kena ada alif di depan. Jadi kalau eja ulang, suku kata U, alif, wow, bermulalah dia dengan kata dasar bermula dengan huruf alif, ulang. Jadi apabila masuk dengan imbuhan awalan ber, okay, contohnya kat sini ber lah, boleh je jadi terulang. Ni dia jadi berulang.
kan, ataupun kalau perulangan. Tak kisahlah, yang penting kita tahu dia adalah kata dasar yang bermula dengan huruf alif apabila nak masuk dengan imbuhan ber ke, per ke ataupun ter, maka alif dekat kata dasar tadi itu kekalkan, jangan digugurkan. Okey, jelas? Okey, kita tengok contoh kat sini. Okey, ini yang tadi Ustaz ceritakan. Okey, ejaan beradab, B-E-R-A-D-A-B. Baik, ber itu adalah imbuhan awalan ber yang merah ni. Okey, imbuhan awalan ber. Adab ini adalah kata dasarnya, dan kata dasar adab ini A itu bermula dengan huruf alif yang dikekalkan huruf alifnya. Kenapa huruf alif? Sebab A adalah padanan hurufnya huruf alif. Jadi apabila kita jawikan, beginilah beradab. Okey, jelas? Baik, kita tengok contoh untuk imbuhan awalan ter. Sama juga, kita gunakan imbuhan di sini adalah ter. Taro. Kenapa taro? Sebab T-E-R, E tu kita buang sebab E pepet. Kita sebut ter, kita tak sebut ter. Baik, kat sini ada 3 contoh kata dasar. Abai, ikat, usik. Kat sini ada contoh yang berbeza. Apabila kita convertkan dia kepada rumi. Abai, A-B-A-I. Bermula dengan huruf A untuk alif. Ikat bermula dengan huruf I, kan? I-K-A-T. Tapi bila dijawikan bermula dengan huruf alif, sebab apabila huruf suku kata yang menggunakan vokal di depan, maka kena tambah alif di depannya, kan? Okey. Yang ketiga, usik. Alif, waw, sin, ya, qaf. Apabila masuk, apabila kita nak tambahkan imbuhan ter kat depan, okey, jadi letak sahaja ter, taro, kemudian masukkan semula ejaan asal bagi kata dasar tersebut. Contoh kalau diberikan soalan, mungkin dia bagi soalan abai, soalan dia letakkan imbuhan awalan yang sesuai berdasarkan kata dasar yang diberi. So kita boleh letak terabai, kan, contohnya, kan. Okey. Yang kedua, ikat, terikat, taro, ya, taro alif, ya, kafta, terusik, taro, alif, waw, sin, ya, qaf. Ini contoh untuk imbuhan awalan ter. Baik, ini contoh yang kita nak nampakkan lagi. Terabai. T-E-R adalah, bila kita nak buat jawi, kan, T-E-R kita tahu, oh ini adalah imbuhan awalan ber, per ataupun ter. Jadi ter tu imbuhan awalan. Okey, kita akan jawikan ter tu dengan taro, merah ni. Kemudian abai. Okey, ingat apabila ada kata dasar selepas berperter yang ada huruf A kat depan, huruf alif kat depan, maka alifnya kekalkan. So ejalah A alif, B ba, A alif, I ya. So ejaannya terabai. Okey, jelas? Baik, seterusnya kita masuk kepada imbuhan awalan per. Penggunaan imbuhannya adalah imbuhan awalan per. Kemudian kita ada 3 kata dasar kat sini. Alih, ingat, utus. Alih, A-L-I-H untuk A alif. Ingat, I bermula dengan huruf I, tapi bila dijawikan bermula dengan huruf alif sebab dia adalah suku kata yang bermula dengan huruf vokal. Last one, utus. Okay, U-T-U-S. Kenapa bermula dengan huruf alif? Sebab U apabila suku kata vokal suku kata yang bermula dengan vokal, maka kena ada alif waw di depannya. Okay, itu konsep yang memang murid-murid semua kena maklum. Okay, baik. So apabila masukkan dengan perkataan kata dasar alih, jadi kat sini kenapa ada han? Sebab jarang kita guna perkataan peralih. Biasanya ada imbuhan di belakang, dia ada imbuhan apitan kat situ, peralihan. Okay, kalau ingat, peringatan. Yang seterusnya utus, perutusan. Okay, ini ejaan dia. Sama juga kalau di sini Ustaz buat perutusan. Kalau ikutkan eja utus, alif, waw, ta, waw, sin. Kenapa dia ada per? Sebab ini adalah imbuhan awalan per lah. Kemudian kenapa dia ada nun kat belakang? Sebab kita nak eja perkataan perutusan. Jarang kita guna imbuhan perutus. Dia mesti ada imbuhan lain kat belakang tu lah. Ini contoh bagaimana kita nak nampakkan. Okay, per ni adalah imbuhan awalan dia. Utusan ini adalah, utus ini sahaja kata dasarnya. An kat belakang tu adalah imbuhan. Kemudian utus ni tadi bermula dengan U. U kalau kita jawikan bermula dengan alif waw. Maknanya dia bermula dengan huruf alif. Maka per U tu tadi, perutusan, alifnya tidak dibuang. Okey? Boleh jelas? Ringkas sahaja perkongsian hari ini. Bawah tajuk imbuhan awalan ber, per dengan ter yang menggunakan kata dasar yang bermula dengan huruf alif, maka alifnya kekalkan.
Kalau contoh ada perkataan imbuhan berperter tapi bermula dengan kata dasar yang tidak bermula dengan huruf alif, jauhikan je lah macam biasa. Contohnya apa ya? Tadi berpengaruh. Lepas ber ada pe, ada huruf pa kan. So eja je lah macam biasa. Pa pengaruh. Contoh tak ada alif. Sekarang isu dia adalah kita nak tengok sama ada alif ni buang ke kekal. Buang ke kekal. Itu. Jadi untuk tajuk berperter ni isu dia adalah apabila ada imbuhan berperter masuk dengan kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Maka alifnya kekalkan. Okey? Jelas usah ulang banyak kali supaya ingat. Berperter bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf alif, maka alifnya dikekalkan. Okey? Jelas? Okey, kita tengok pada soalan kefahaman di sini. Baik, di sini ada satu petikan. Dalam buku teks kamu pun ada petikan ini. Okey, masing-masing boleh lihat buku teks masing-masing. Jadi Ustaz nak bacakan bersama-sama supaya kita dapat. Okey. Satu pertandingan hafazan Al-Quran peringkat negeri Selangor telah diadakan di Dewan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam semalam. Muhammad Hakim bin Hisham dari daerah Gombak telah beroleh kejayaan sebagai juara dalam pertandingan tersebut. Dia merupakan murid yang rajin menghafaz Al-Quran setiap hari. Walaupun dia baru berusia 10 tahun, namun bakatnya begitu terserlah. Namanya sudah terukir sebagai peserta yang sangat dikagumi oleh peserta-peserta lain. Dia bercita-cita hendak menjadi pakar perubatan. Katanya antara rahsia kejayaannya ialah menghafaz Al-Quran selepas solat subuh dan maghrib setiap hari. Selain itu, dia berusaha bersungguh-sungguh menjaga tingkah laku dan tutur kata serta memperbanyakkan doa terutama menjelang pertandingan dilangsungkan. Ibu bapanya pula amat menjaga pemakanannya daripada perkara-perkara yang syubhah. Perkara syubhah ni maksudnya perkara yang ragu-ragu. Baik, dalam petikan ini kalau siapa yang perasan ada beberapa perkataan yang mengandungi imbuhan awalan ber, per dan juga ter. Yang mana dia selepas imbuhan tadi bermula dengan huruf alif kata dasarnya kan. Lepas berperter tu ada imbuhan ada kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Jadi Ustaz nak kamu pausekan video ni and apa kata kamu tulis dalam buku apakah perkataan yang kamu jumpa yang ada imbuhan awalan ber, per dengan ter dan dia bermula dengan kata dasar huruf alif. Kalau ada, tuliskan dalam buku tulis dan macam biasa, kamu boleh hantar kerja ini kepada guru mata pelajaran Jawi dan mungkin minta bantuan untuk disemak betul ke tidak apa yang kita senaraikan. Okey, kamu boleh pause video ini untuk kamu mencari. Kenapa? Sebab kalau ikutkan dalam buku teks dia dah berwarna. Untunglah kan. Jadi tengok dekat Ustaz punya teks ni sebab Ustaz dah hitamkan color dia. Jadi awak dah tak nampak dah mana perkataan yang dah diterangkan dalam buku buku teks tu. Okey. Baik. Ni senaraikan perkataan yang mengandungi imbuhan awalan berperter. Kamu boleh senaraikan lah. Okey, nanti kamu pause Okey, baik. Okey, kita pergi kepada latihan kefahaman. Baik, dalam Jawi juga, dalam format Jawi, dalam format PSRA, dalam mata pelajaran Jawi ni ada juga soalan kefahaman. Jadi dia akan bagi petikan macam tadi, kemudian dia akan bagi soalan kefahaman dan kita perlu jawab. Okey, jadi dekat sini ada 6 soalan yang perlu dijawab. Jadi Ustaz just nak kongsikan apa tips tips yang biasa Ustaz gunakan dalam kelas apabila menjawab soalan kefahaman. Baik, apabila menjawab soalan kefahaman, murid-murid perlu ingat apabila menjawab soalan itu kena jawab dengan jawapan yang penuh. Contoh, Ustaz tanya, siapakah nama kamu? Kamu terus jawab, nama saya Farid. Siapakah nama kamu? Kamu terus jawab Farid. Betul, jawapan kamu betul, tak salah. Cumanya markahnya kurang. Kalau kat situ markahnya 2, mungkin kamu dapat 1 atau mungkin dapat setengah. Okey, jadi caranya jawab penuh ni macam mana? Contoh kalau tanya siapakah nama kamu? Jawapan penuh dia, nama saya ialah Muhammad Farid bin Abdul Talib. Contoh. Kan? So maknanya jawapan penuh. So cara dia macam mana? Baik, pertama kenal pasti apa itu kata tanya. Ingat tak kata tanya tu macam mana? Apa, di mana, bila, siapa, apa lagi?
adakah, apakah, itu adalah kata tanya. Dah kenal kata tanya, okey senang je. Salin balik daripada selepas perkataan kata tanya tu dalam soalan, lepas tu terus cari jawapan dalam teks. Dan Ustaz harap kamu semua boleh membaca. Jadi bila kamu membaca dengan teliti, kamu boleh jumpa jawapan yang diperlukan. Cuma yang Ustaz nampak sekarang ni tips tu. Ramai yang terus jawab soal pada jawapan, tak ambil balik daripada pangkal soalan. Okey, contoh ya, nombor 1. Di manakah pertandingan hafazan Al-Quran berlangsung? Jawapannya kat situ tadi kalau kita tengok dekat teks, di mana? Di Dewan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Kan? Mungkin ramai yang akan jawab terus, di Dewan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Boleh, betul, tak ada masalah, mungkin dapat separuh markah. Jawapan penuh dia adalah kamu kena salin daripada perkataan selepas kata tanya ni. Pertandingan hafazan Al-Quran berlangsung. Kita ambil balik dekat sini. Di Dewan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Begitu. Okey, kena ambil daripada pangkal soalan. Barulah markahnya markah penuh. Sebab ini memang biasanya ini tak silap Ustaz soalan wajib. Jadi wajib dapat markah penuh. Okey, jadi itu sahaja perkongsian untuk tajuk ni supaya kamu dapatlah tips-tips ni dan kamu boleh pause video ni untuk kamu selesaikan soalan kefahaman ini. Okey, dan nanti kamu boleh hantarlah pada guru mata pelajaran kamu. Okey, baik. Kat sini juga ada satu lagi latihan berkenaan dengan tajuk kita iaitu imbuhan awalan ber-per-ter. Jauhikan perkataan berikut secara lisan tapi apa kata awak buat secara bertulis. Salin balik dan kemudian kamu jauhikan. Okey, cara nak jauhikan dia mudah sahaja. Contoh kita tengok perkataan pertama, terampun. Baik, ada tak imbuhan ber-per-ter? Ada. Okey, terus jauhikan ter tu tadi macam mana? Ta dengan ro. Baik, ampun. Tinggallah kata dasarnya ampun. Maka jauhikanlah ampun tu seperti mana langkah jauhi yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni. A bermula A ada alif. M bermula M mim. Pun pa waw nun. Begitulah dan seterusnya. Kamu boleh pause dan kamu boleh cuba menjawab. Baik. Jadi latihan seterusnya kat sini juga ada satu lagi latihan yang ketiga iaitu jauhikan ayat berikut secara lisan. Kamu buatlah secara bertulis. Okey, jauhikan. Nombor 1 dan nombor 2. Beruntunglah mereka yang telah berusaha bersungguh-sungguh sehingga beroleh kejayaan cemerlang. Nombor 2, jangan sekali-kali kita meremehkan sesuatu perbuatan baik walaupun hanya senyuman. Okey, kamu boleh jauhikan dan kamu boleh hantar pada guru mata pelajaran jawi untuk disemak. Baik, kamu boleh pause dan kamu boleh menyalin lah. Banyak kalilah hari ni kita boleh pause video Ustaz ni untuk kamu buat latihan. Okey. Itu sahaja perkongsian daripada Ustaz pada hari ini. Okey, semoga kita semua mendapat manfaat daripada mata pelajaran ini iaitu imbuhan awalan ber, per dan juga ter yang masuk pada kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Maka alifnya perlu dikekalkan. Dan hari ini juga Ustaz tadi ajar sedikit tips bagaimana nak menjawab soalan kefahaman yang biasa disoalkan ataupun diajukan dalam peperiksaan jawi mengikut format PSRA. Jadi itu sahaja daripada Ustaz. Jangan lupa sebelum habis kita punya video, jangan lupa like, subscribe dan dan share channel YouTube Ustaz untuk sama-sama kita kongsikan manfaat bersama. Semoga kita berjumpa lagi bersama dengan Ustaz Muhammad Farid bin Abdul Talib di lain masa dan di lain waktu. Sekian sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.